Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, baru-baru ini kenyataan Muhyiddin Yassin berkaitan menternak ayam telah pun sebenarnya membuka pekung sendiri. Sikap Muhyiddin sebenarnya cuba buka pekung sendiri. Saya mengamati kebanyakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin sewaktu pelancaran Jentera Pilihan Raya Negeri 9PN. Ketika itu Muhyiddin memaklumkan dia sudah memulakan penternakan ayam penelur di kebunnya untuk kegunaan sendiri sebagai menyelesaikan masalah bekalan telur. Daripada kenyataan itu saya berasa hairan kerana amat jarang sekali Muhyiddin membuka pekung sendiri di dalam majlis atau ceramah politik. Kita semua tahu bahawa semasa pemerintahan Muhyiddin selaku Perdana Menteri yang ke-8, hampir semuanya gagal, termasuk cara mengendalikan krisis yang mengancam kesihatan dan ekonomi rakyat. Bukan itu sahaja, dia malah secara terburu-buru sanggup menutup hampir semua sektor dalam tempoh yang lama sehingga berlaku impak buruk yang berganda kepada rakyat. Semuanya didorong oleh ketakutannya mendapatkan keabsahan sebagai Perdana Menteri ketika itu. Laporan audit negara pada tahun 2021 membuktikan bahawa inisiatif Muhyiddin dalam menguruskan sektor berkenaan adalah gagal. Matlamat dana jaminan makanan dengan peruntukan RM190 juta tidak tercapai sepenuhnya, manakala sebahagian daripada 1,248 projek masih dalam fasa pelaksanaan atau belum dimulakan hingga akhir 2021. Ia juga menjejaskan sasaran pengeluaran hasil termasuk bekalan telur dan ayam. Disebabkan kegagalan itulah, negara menghadapi masalah bekalan telur dan ayam. Bayangkan ketika era Muhyiddin, banyak inisiatif bagi industri penternakan ayam dan telur dihentikan. Pada masa sama, kos tetap penternakan terus melonjak dan akhirnya penternak atau pengeluar terpaksa mengurangkan pengeluaran untuk menjimatkan kos. Selepas kegiatan ekonomi dibuka semula, berlaku kejutan permintaan yang tinggi, sedangkan pengeluaran atau bekalan masih rendah, yang menyebabkan berlaku lonjakan harga. Dengan inisiatif yang terhad ketika pandemik, ditambah pula dengan krisis antarabangsa seperti perang Ukraine-Rusia, sektor terbabit semakin sukar untuk dipulihkan. Saya tumpang bersimpati kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu kerana terpaksa mencuci dosa-dosa Muhyiddin dan kabinetnya untuk memulihkan bekalan telur dan ayam. Sedarlah wahai Muhyiddin, andalah punca kepada ketidaktentuan politik, ekonomi dan masa depan rakyat serta negara. Langkah sumbang anda menyebabkan negara cacat merba dan tidak stabil. Bertaubatlah sebelum terlambat. Ditulis oleh Amar Atan, Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional, dipetik daripada Malaysia Kini. Catatan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia Kini dan admin Nazlin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Muhyiddin buka pekung sendiri, cuba malukan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya yang tercungkil sebaliknya, yaitu kelemahan beliau ketika menjadi Perdana Menteri dan ketika menjadi kerajaan. Cuba memaklumkan tentang inisiatif beliau untuk memulakan penternakan ayam. Sebaliknya, yang dilihat oleh netizen adalah pekung beliau sendiri. Ramai orang tak sedar, ramai orang tak tahu bahawa apabila Muhyiddin bercakap tentang memulakan penternakan ayam telur, beliau sebenarnya sedang membuka pekung sendiri
akibat daripada pelbagai perkara gagal semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Sanusi kena nasihat. Akhirnya Sanusi dinasihati oleh rakan sekutu mereka sendiri. Adakah dengan ini satu pengakuan bahawa Sanusi memang bersalah? Hari ini Mursyidul Ampas tegur Sanusi jaga mulut di pentas politik. Mursyidul Ampas Hashim Jassin berkata, Menteri Besar Kedah perlu lebih bertenang dan berlapang dada. Mursyidul Ampas Hashim Jassin menegur Sanusi Maknor supaya menjaga percakapan di pentas politik untuk mengelakkan kontroversi yang menyentuh sensitiviti berkaitan kaum, agama dan institusi diraja. Hashim yang memberi teguran itu susulan kenyataan Sanusi yang didakwa seolah-olah memperlekehkan. Sultan Selangor berkata, pengarah pilihan raya Perikatan Nasional PN perlu lebih bertenang dan berlapang dada. Netizen memberikan ulasan ataupun komen terhadap Mursyidul Ampas ini selepas menegur Sanusi ini. Mereka kata, teguran seperti itu adalah teguran biasa sahaja. Apalah gunanya teguran begitu, kata mereka. Mereka mencadangkan supaya Mursyidul Ampas ini turut mencadangkan supaya Sanusi tidak didaftarkan sebagai calon pilihan raya akan datang, dan lebih daripada itu, lebih penting kata mereka, tidak dicalonkan lagi sebagai Menteri Besar Kedah. Kerana menurut mereka, kalau pemimpin besar seperti itu pun tidak faham-faham ertinya, jangan memainkan isu 3R, tetapi mainkan juga, kata netizen, lebih baik jangan dicalonkan, lebih baik jangan dijadikan Menteri Besar, kerana takut-takut nanti dia akan lebih melarat dan menyebabkan kerosakan yang lebih besar, bukan saja kepada hubungan Kedah dan Selangor, tetapi kepada rakyat Malaysia khususnya. Apalah gunanya menang pilihan raya, apalah gunanya mendabik dada menang pilihan raya sekiranya dia pula yang membawa kepada kontroversi dan membawa kepada kerosakan dalam negara yang kita cintai ini, saudara-saudara sekalian. Sanusi tak kiralah pemimpin manapun perlu bertenang, kata Mursyidul Ampas ini mengulas rakaman ceramah Sanusi seolah-olah menyentuh tentang perkenan Sultan Selangor berkait pelantikan Menteri Besar Cokia tiada kualiti. Ketua Polis Negara Razaduddin Hussein mengesahkan Sanusi disiasat bagi kesalahan berkaitan 3R. Sebelum itu, Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah turut mencetuskan kontroversi menerusi poskas Keluar Sekejap disiarkan Isnin lalu dengan mendakwa orang bukan Islam paling ramai ditangkap atas kesalahan memberi dan menerima rasuah. Mengakui Sanusi sebagai pemimpin PAS yang agak keras, Hashim berkata, ucapan menyentuh sensitiviti seolah-olah sukar dielak ketika masing-masing berada dalam mood pilihan raya. Bila berada di pentas ceramah politik, kemungkinan itu ada, tidak boleh kawal percakapan kerana kita dalam mood pilihan raya, kata beliau. Perkara itu boleh timbul, katanya, mengharapkan semua pihak boleh berlapang dada dan memaafkan sesama sendiri untuk mengelak pertikaian itu berlanjutan hingga ke mahkamah. Saudara-saudara sekalian, perkara ini sebenarnya perkara yang dah diingatkan berulang-ulang kali oleh pihak berkuasa, bahkan oleh kerajaan, bahkan pemimpin dan juga rakyat sendiri. Sebenarnya rakyat pun tak suka isu 3R ini dimainkan dalam mana-mana politik. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Fahmi Fazil, berani buat, berani tanggung. Manakala Amiruddin pula kata, hei Sanusi, jangan kurang ajar, itu satu perkara yang memang perlu diperhatikan. Seperti yang saya cakap tadi, apalah gunanya menang pilihan raya kalau membawa kerosakan kepada Malaysia? Apalah gunanya mendabik dada konon paling hebat di pentas politik, pentas kempen, kalau hanya membawakan kerosakan kepada Malaysia? Kita berharap semua ahli politik yang berkempen dalam PRN kali ini berfikirlah dengan sewaras-warasnya seperti mana yang dinasihati oleh Mursyidul Ampas ini, yaitu jaga mulut di pentas politik,
perlu lebih bertenang dan berlapang dada. Untuk perkara memaafkan ini, itu terpulang kepada siasatan polis Diraja Malaysia. Sama ada ianya akan boleh dimaafkan ataupun tidak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.